53. Surah 53 Wan Najmi, juzuk yang 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asyrafal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahu alazim. Para hadirin sekalian, kita pagi hari ini hari Jumaat. Kita puasa hari itu hari Khamis. Jadi artinya kita telah 10 hari kita puasa. Sama ada kita puasa, sama ada kita sembahyang, sama ada apa yang kita buat atas muka dunia ni. Satu benda yang kita kena kuati ialah minta Tuhan terima. Banyak kita terlupa apa benda ni. Bila waktu sembahyang kita sembahyang, tak teringat sembahyang kita tak diterima ke tidak Tuhan. Bila kita puasa menyahur buka. Tak ingat ke Tuhan terima ke tidak puasa aku 10 hari. Kita turun tangga pergi buat kerja, cari rezeki halal, jual ikan, jual sayur. Balik tengok kali buat klik duit, buat klik nak kuahkan nak bini. Tak teringat Tuhan terima atau tidak, susah dah aku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim AS sejak mula lepas pada dia buat Kaabah, Tuhan perhati, Tuhan sebut Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah dia buat Kaabah, ajak anak dia, anak basuh, anak sulung Abdullah, anak basuh, anak sulung Abdullah Nabi Ismail. Ajak anak ni tolong rumah batu, ayah nak bina masjid Baitullah. Hak lala ni itulah. Cuma lala ni tu dibeki-beki setelah utuh acak kali dah. Ujung tu dia sebut Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan tolonglah terima daripada usaha kedua beranak. Innaka antas samiul alim, kerana kamu ni maha mendengar lagi maha reti. Jadi masalah makbul tidak makbul ni menjadi cakna kita orang Islam. Melayu ke kita ni, Cina ke kita ni, orang asli kita tak apa. Jadi Melayu pun tak apa, jadi Cina pun tak apa. Mujur belakang. Jadi Melayu pun mujur, jadi Cina pun mujur, Cina Muslim lah. Kalau tak mujur jadi lembu kubah lah. Sembelih dah orang hidup, makan dah orang daging, habis begitu. Syurga pun duduk, neraka pun duduk di akhirat. Kita ni mujur jadi orang bangsa berapa tak jadi masalah. Kalau duduk sibuk dengan bangsa Melayu, bahasa Melayu, tak reti dia bahasa dia reti. Nabi Muhammad lebih reti, Allah Ta'ala lebih reti. Tak apalah. Jadi oleh yang demikian, bila kita puasa 10 hari dah, coba duduk mengung sekejap. Belum buka, lepas buka, belum sahur, lepas sahur. Ya Allah, itu aku laparnya aku 10 hari dah. Ada lagi 20 hari, dan kalau tidak aku tamat puasa 20 hari, tak tahu lagi. Sama ada aku dengan 20 hari lagi dan raya kita panggil, ataupun tidak, tolonglah terima. Dan Allah Ta'ala nak terima, tak terima ni bukan pandai-pandai dia, bukan ikut pandai dia dah. Dia ada kaedah dia. Dia beri pada kita kaedah. Nak suruh aku terima kerja buatmu, aktivitimu, begini cara. Dia begini ialah masalah qalbu kita. Qalbu kita yang menjadi tepat, fokus, tepat
lubuk Tuhan letak malaikat dan syaitan. Syaitan pun duk geredi hati kita lah. Malaikat pun duk geredi hati kita. Malaikat nak masuk, orang panggil ikhlas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tak ada benda yang aku nak suruh manusia ni Muhammad belum royak kau orang kecuali sekara ya. Atas sekara nak pecah-pecah jadi banyak kali. Iaitu berabdi pada aku ni ikhlas. Kalau berabdi tidak ikhlas, aku tak terima akhirat kelak kosong. Ikhlas, riya, takabur, sombong, ujub, sum'ah. Orang yang tasawuf panggil sifat mazmumah. Sifat-sifat uduh yang ada dalam hati kita ni dibersihkan, barulah Allah Ta'ala terima. Yang mula sebut dalam masa Isra' Mi'raj bulan Rajab baru ni, Nabi kita Muhammad SAW dibawa naik ke langit, dan belum pada bawa tu Jibril belah dulu dada. Bukan belah perut, belah dada. Syaqqus sadri. Dia tak kata syaqqul batni. Doktor ni belah perut, dia buang lendek, ketumbuhan, darah beku gapo. Lendek darah beku tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya ialah hak Jibril itu buang daripada perut Nabi kita Muhammad, daripada dada Nabi Muhammad, iaitu dia panggil hududus syaitan, bahagian syaitan. Hak bahagian syaitan dia buang, dia tinggal bahagian malaikat. Kerana qalbu kita ni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam qalbu kita ni ada fujur, sifat jahat, sifat tak bayar hutang orang, sifat menawar, sifat pelaga orang, sifat mengacung, sifat malah. Semua sifat ni duk bergantung dalam, duk berlubuk dalam qalbu kita. Sifat rajin, sifat ikhlas, sifat ambil cakna pada orang, ambil tahu kat orang miskin kena ambil tahu, orang jahil kena ambil tahu, orang buat mungkar kena ambil tahu. Ni sifat malaikat. Duduklah qalbu tu juga. Oleh yang demikian, kita dikandaki buang sifat udul ni. Kena buang dulu. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Ayat ni kita baca lepas mayat. Tok lebar, tok guru, tok ustaz, tok haji, tok cikgu berapa pun biasa dia baca wirid lepas mayat. Lepas pada ayat kursi tegak, la ikraha fid din qad tabayyana rusyd. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Tengok Tuhan susun bahasa. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min. Dia tidak kata faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Dah. Faman yakfur bit-taghut, mana-mana orang kufur dengan taghut. Kemudian wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah. Nak boleh ke beriman dengan Tuhan ni kena buang dulu taghut. Kalau kita nak tahu benih padi, nak tabur benih padi, kena buang dulu rupuk apa. Orang tak nabur dulu, orang tak ada orang nabur apa baru kena nak buang rupuk, tak ada. Orang reti dah. Nak nabur kena buang rupuk apa, segala kiamat, segala patut gacung, patut tebah, patut gala. Rumah kita nak balik natu. Orang tak ada balik natu puas-puas baru nak bikin rumah, tak ada. Orang bikin rumah dulu. Orang comel tangga, orang pakai muka bawa oleh natu. Tu kaedah asli fitrah manusia dah, belum pada mari benda molek kena buang dulu dahulu. Sebab tu Tuhan kata faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Mana-mana orang kufur dengan taghut dulu, buang taghut. Taghut mana benda-benda yang menyesatkan kita, tak sampai ke akhirat, duk balik sekat dunia ni. Kedekut. Orang kedekut ni ke apa? Kita tak nampak akhirat. Dia berasa dalam dia boleh harta banyak. Maka dia tak bayar zakat, tak bayar. Suaka zakat, hutang orang tak bayar, balah. Asalkan boleh dia hutang tak bayar tak apa, asalkan aku balah tak apa. Tapa tak apa lagi, asalkan hutang aku tak bayar. Itu orang ni orang kira nak hidup sekat dunia. Dunia kita ni tak boleh pandai-pandai. Dia nak hidup tak segi akhirat pun kena pergi juga. Bah kita ni bah ekspres. Bah di Kota Baru nak pergi Kuala Lumpur. Sama ada kita nak pergi Kuala Lumpur, naik bah ni bah Kuala Lumpur, tak lagi dia. Berhenti di buah musim Meta tu buah Meta ya. Jangan sampai kau sibuk dengan buah durian, sibuk dengan buah salak, sibuk dengan ikan keluh gapo pakai tinggal bah ingat tak kena. Dia mau tak pergi Kuala Lumpur pun nak pergi Mekah lah, ke mana nak pergi nak ke mana, duk sibuk dengan buah durian, buah salak ramai. Banyak buah durian sini macam-macam. Tinggal bah. Gitu kita disibuk dengan dunia tak teringat akhirat. Sebab itulah kena buang dulu taghut. Taghut benda yang menyebabkan kita ni tak nampak benda di sana. Sedangkan dunia kita ni bah ekspres. Bah dunia ni bah ekspres untuk bawa ke akhirat. Yang nak boleh ke akhirat tu selamat dunia, go syurga neraka dua tu. Kena buang taghut. Itu so.
Benda ni semua yang kita tahu boleh tahu muka ni bukan melalui sains. Bukan melalui sains, bukan melalui Tok Nujum, bukan melalui ramai-ramai apa namanya raba-raba, tidak. Melalui wahyu, melalui Nabi. Dan Nabi ni tiap mengaji di mana-mana, bahkan mengaji dengan Tuhan terus, panggil wahyu. Lama dah kita sebut wahyu. Wahyu sendiri itu amat tak gaji sebut, tak gaji baca lagi sini. Jadi oleh demikian, bila kita duduk Ramadan ni, bukan ingat puasa saja, ingat tadarus saja, puasa pun ingat, tadarus pun ingat, tarawih pun ingat, kerana benda ni mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri ambil pada Allah. Ambil lagu mana? Kita kata melalui wahyu. Zaman hari tu kita panggil wahyu. Lah ni budak-budak panggil wahyu. Tak apalah bahasa itu. Wahyu sendiri tu benda apa? Tu amat nak sebut hari ni ya. Mudah-mudahan jelas kepada kita apa arti wahyu. Dan ayat yang baca tadi sebut mengenai wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala sendiri beri jaminan bahawa Nabi Muhammad ni bila dia berkecek, bukan ke pandai-pandai dia tu. Kita pakar apa gitu mah. Mari daripada fikiran kita sendiri. Nabi Muhammad tidak gitu. Nabi Muhammad ni jenis orang di hati dia aku sepak buang habis. Kau patut tebah, kau uduh, aku patut racun, kau uduh, aku buang belaka. Dan bila qalbu Nabi Muhammad bersedia untuk terima wahyu, 40 tahun aku duk pera Nabi Muhammad. 40 jok muda waktu aku duk jaga, sok duk pantau, sok duk rancang, sok tutur kata dia, makan minum dia, tikoh laku, semua aku duk jaga 40 tahun. 40 tahun tu barulah nyebawa Nabi kita pergi ke Gua Hira. Nampak pada zahirnya Nabi Muhammad sendiri serabut perut. Duduk di Mekah serabut bini kaya tak payah serabut dah. Makan minum cukup lekat. Moga bini Siti Khadijah jual makanan, tak nak makan, tak nak pakai. Nak pakai berapa boleh. Kerana Siti Khadijah ni koprak sah. Bukan saja koprak tempatan, koprak eksporter, importer kata kami. Kirim barang keluar negeri, beli barang luar negeri. Cukup hebat. Tapi Nabi serabut juga. Kih berapa? Ni dah apa? Kesiapan Allah duk jaga hati Nabi Muhammad nak suruh jadi kau comel, kau masuk, makin mati. Akhir sekalinya nyeret waktu bik daripada Mekah. Dia serba jenis maksiat ada berlaku ketika tu pergi ke Gua Hira. Tempat orang tak ada, tempat harta benda berapa tak ada. Dalam gua, kiralah gua pula bukan gua. Gua ikan pak kita ni boleh masuk dalam dak. Mai ukah bukit. Pak lelah ni orang naik ke gua tu kena wukah. Amo duk pergi 4-5 kali duk tengok tak boleh wukah aku. Wukah berusung lah. Situ Nabi duk. Kata setengah 6 bulan. Kata setengah 2 tahun. Nabi kita betapa, dan dalam masa betapa tu Nabi buat yatahannatsul layali dawatil adad. Malam-malam Nabi kita yatahannath. Yatahannath kita panggil beramal lah, orang Melayu kata duk beramal. Yatahannatsul layali zawatil adad dalam Bukhari sebut. Nabi Muhammad duk beramal malam-malam. Jok daripada Nabi hari tu belum terima wahyu itu malam dia beramal. Pas lelah ni pun malam lah beramal. Semalam malam Jumaat, hari ni siang hari. Untuk nak betapa dak lah ni tak ada dah betapa. Nabi Muhammad pun betapa sekali tu. Pas pada terima wahyu tak betapa dah. Dia betapa cara lagu lain. Betapa juga betapa lagu lain. Jadi pentingnya malam, menurut ayatnya malam. Hak demo beramal semalam, alhamdulillah. Hak demo tak beramal semalam, nak beramal hari ni, demo orang panggil tak kena peluang lah. Kalau kita kata orang jual pasal minggu ni hari Jumaat, dah lah. Demo hari Sabtu tak kena, tak boleh tapi hari Sabtu. Macam tak kena. Jadi begitu juga malam ni beramal. Kitanya tidur. Siang hari buat kerja, malam tidur. Buat kerja ni untuk kita, untuk anak buah kita. Malam kita ambil kita pula. Dah lah siang hari kita ambil kita, malam ambil kita pula. Tidur. Hak dia Tuhan ni 3 minit. Kita berhenti sekejap dia 3 minit, 2-3 sekejap. Siang hari kita ambil buat kerja kita. Unggal dia orang tak apa, tak betul kenapa, tak salah dah ambil kita buat kerja. Wan nahara ma'asha. Aku buat siang hari ni untuk mencari makan. Kita mencari makan. Malamnya jok daripada zaman Nabi menjadi Nabi itu dia betapa dia beramal malam dah.
Tak ada siapa diajar dia, tapi fitrah manusia. Nak kita dengan Tuhan waktu malam. Tika anak bini tidur, tika jiran tidur, runga, pepek, mari buti berlaku. Aku ngamu, hai Tuhan. Aku pun tak tidur, mu pepek tak tidur. Aku nak wayak kamu begini. Itu maknanya tahan. Pah, lala ni pun bila kita nak kecek dengan Tuhan, malam. Waktu yang paling baik. Bak tu terawih. Malam. Orang tak terawih sehari. Nabi Muhammad naik ke langit Isra Mi'raj. Malam. Dia tak naik sehari. Padahal kalau kita kira dia beribadah puak naik malam, payahlah. Gelap. Sehari lebih mudahnya. Itu kiraan kita, kiraan Jibril tidaklah betul. Itu dia. Malam Atul Qadar. Lailatul Qadar. Pun malam, dia tak panggil Yaumul Qadar. Dia panggil Lailatul Qadar. Lailah makna malam. Kita Melayu panggil malam Lailatul Qadar. Jadi dua kali malam. Malam Qadar. Lailah pun malam pun malam. Tapi yang pentingnya tak ada Yaumul Qadar. Siang Qadar tak ada. Nilai malam dengan siang sejak Allah Ta'ala dia baik malam. Dia sebab tu dah patut nak terawih pun malam lah. Dia qiyamul lail pun malam. Qiyamun nahar tak ada. Semayang siang hari tidak banyak. Siang hari tu boleh semayang juga, tapi tak termasyhur dengan qiyamun nahar. Apa nama ni, semayang sunat siang hari. Semayang sunat malam. Nak semayang ajak, nak semayang istikharah, nak semayang sunnah mutlak, nak semayang qadha, semayang kat malam. Jadi mudah-mudahan dengan sistem sahur ni kita akan jadi tabiat sepanjang-panjang malam lepas pada habis bulan Ramadan malam untuk kita beramal. Kurang sikit tengok TV, kurang sikit tengok radio, kurang sikit tengok BCD, kurang sikit kita telongok tengok TV. TV yang gapo? TV muka tu berapa kita panggil? Kartun tu berapa? Ayat yang boleh tu apa? Ayat yang boleh kecek jadi. Kita jadi bodoh habisnya bodoh dia. Mana ada ayat, ada kambing boleh kecek. Tapi kita dengan sebab mudah diperbodohkan orang, maka kita sanggup duduk belalak depan TV. Benda ni tak ada dek pun mana boleh. Orang tak putus-putus perut orang erek. Pom jadi orang balik. Mana tapi pada yang budak-budak lah, budak-budak kita tu tak salah. Yang penting para hadirin semua, Allah Ta'ala terima wahyu dari langit pun waktu Nabi kita bertapa, dan orang persoal apa yang jadi Quran tu dari langit ni kena ke bulan Ramadan. Tuhan turun Quran ni syahr Ramadan, dalam bulan Ramadan. Jawabnya Quran ni dia tak bergangi semua dengan nafsu manusia. Quran jauh daripada awal Quran sampai ke akhir dia tak bergangi dengan nafsu. Nafsu nak bahasa tu nafsu kita panggil. Quran ni suruh turut Tuhan. Nafsu duk tarik tali dengan Tuhan. Puasa ni jenis duk tarik tali dengan Tuhan. Duk tarik tali dengan nafsu. Orang nak makan, orang nak minum. 11 bulan kita makan minum sehari, 11 bulan. Mari puasa sebulan Ramadan ni payah. Nak makan, nak minum, nak buah, nak itu, nak ini. Suruh puasa, buah habis. Bahkan Nabi kata kalau ada orang balas ngamu, falyaqul inni sha'im. Faman sabahu ahadun aw catamahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang balas ngamu, dia orang maki kamu, bukan orang nak kocamu, falyaqul inni sha'im. Kena wayak dia, kau yang puasa. Kau yang puasa. Padahal ni sekadar nak maki, tak ada batal puasa. Tapi tak siapa kau pikat. Kamal, tamam, sepenuh molek. Puasa, tapi mulut balah dengan orang. Maka puasa ni, laisa min syam illa ju'at. Boleh lapar lah. Boleh lapar, boleh dahaga, boleh letih. Jadi dengan sebab tu, para hadirin semua, coba kita balik pada asal, iaitu yang mana sebut tadi, wahyu. Nama bawa depan ni. Kitab cik nama Usul Aqidah Islamiyah karangan Dr. Mustafa Abdul Ghani Syaibat. Anak-anak kita belajar luar negeri, kita tengah dia kenal anak-anak ini. Apa arti wahyu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahyu. Al-wahyu al-i'lamu sari'un khafi. Wahyu maknanya memberi pengetahuan, memberi pengertian cepat dan tersembunyi. Itu jadi takrif juga. Takrif wahyi. Takrif wahyi maknanya pengertian dia diberi secara cepat dan secara sulit. Sebab tu kita tak boleh kita mengaji betapa nak hingga sampai dapat wahyi. Tak boleh.
Wahyi lain, ilham lain, kasyaf lain. Kita ada perkataan-perkataan dalam agama kita, dalam istilah agama kita ni, perkataan-perkataan yang manusia boleh reti secara sulit tapi tidak disebut wahyi, disebut kasyaf, disebut ilham. Benda-benda begitu, kasyaf, ilham. Belah mana kasyaf, belah mana ilham, kita nak terjemah payah lah. Kasyaf makna buka. Kasyafa yakshifu kasyfan, kusyuf, buka. Buka maknanya orang jahil ni orang tutup. Orang jahil hok tak reti ni kerana ada tutupan, ada hijab, ada tutupan di antara. Bila Allah Taala nak beri pada kita ni reti, dia buka. Dia buka tutupan. Dia buka lagu mana, gunung belah mana, wallah alam. Tapi ada setengah orang itu orang reti, faham nak agama ni dengan siapa, dia boleh buayak sebagaimana hak sebenar Quran wayak. Kalau wayak tak sebut Quran tak orang tak panggil kasyaf, orang panggil mengarut ke apa. Dia mimpi, dia kasyaf, dia saya kasyaf begini-gini. Kasyaf dia tu tak sokong Quran, dia bukan kasyaf, dia mengarut. Kasyaf ni mana kita reti benda hak Quran wayak tu payah. Quran wayak tu kita tak faham. Lama-lama Tuhan buka hati, apa kita boleh faham sokong Quran wayak. Barulah panggil kasyaf. Ataupun dia panggil juga ilham. Orang Melayu pun guna ilham. Dekat-dekat pilihan raya ni, ketua kerajaan kata, saya dapat ilham untuk pilihan raya. Itu ilham betul. Ilham itu pun tidak usah tahulah. Baik. Bi'ayi wasitah. Iklam pengetahuan dia diberi secara sulit ini dengan bermacam-macam cara. Dan disebut wahyi, amu tak bacalah wahyi dari segi bahasa tu banyak sangat. Dari segi istilahnya ialah pengetahuan dia diberi oleh Allah kepada orang yang dia pilih dengan bermacam-macam cara, biar kita mesti terima. Benda ni tidak berlaku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi muka jok daripada Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad, berapa ratus ribu tengah tu, semua orang dapat wahyi belaka. Kemudian perlu apa manusia pada wahyi? Tuan kita nak sebut, ditanya, kenapa kita perlu pada wahyi? Tak bolehkah kita guna akal fikiran? Dan dunia law ni telah banyak penemuan baru. Apa nama ni? Iktisyaf benda baru, recovery benda baru. Orang buat ubat baru-baru, orang buat bom baru-baru, orang buat senjata, buat portable, buat macam-macam perkara benda baru-baru, semuanya menggunakan akal fikiran. Apa salahnya kalau kita teruskan dengan akal fikiran kita saja, tak payah terima wahyi, tak payah Quran, tak payah hadis. Dan ramai di antara orang-orang muda-muda law ni yang tidak belajar agama, dia kata kita ada universiti, kita ada alat canggih, kita ada profesor, kita ada orang dapat PhD. Kita guna orang ni sudahlah, tak payah kita guna Quran. Tuan kita ni ajar ya bahawa kita perlu pada wahyi ni kerana ada perkara yang akal fikir tak reti. Belah mana bijak manusia pun ada tempat yang akal fikir tak nak fikir benda tu. Yang disebut al-ghaibiyat, benda-benda gaib. Allah Taala bila dia buat dunia ni, dia buat dua perkara. Hak nampak tengok, hak tak nampak tengok. Hak boleh dengar suara, hak tak boleh dengar suara. Hak boleh kecak dengan lidah, hak tak boleh kecak dengan lidah. Hak boleh dengar dengan telinga, hak tak boleh dengar dengan telinga. Orang hak tak boleh dengar, tak boleh ni kita panggil al-ghaibiyat, benda gaib. Hak ni Tuhan buat juga, hak boleh buat. Muka kita ni tidak Tuhan. Kalau kita Tuhan tak apalah. Sebab kita ni orang je, makhluk hamba je. Kerana kita ni pun duduk, kita ada ni pun nyebuat Tuhan. Bukannya buat ni mokpok, bukannya buat di tu, nyebuat Tuhan. Kita jujur atas dunia, atas bumi, Tuhan juga buat bumi. Kita makan buah durian, Tuhan juga buat buah durian. Kita makan nasi butir berah pun Tuhan juga buat. Air, nyawa, oksigen, semua Tuhan belaka. Maka Tuhan bila dia buat sakara, allazi qaddara fahada. Subbihisma rabbikal a'la, allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada. Tuhan bila dia buat dia buat kaedah dia. Ada kaedah, ada mula, ada ujung. Fikiran kita ni mula-mula bijak pun dia pergi sekat ni je. Hak lebih pada tu nak reti juga kena terima wahyu. Kena terima daripada wahyu. Wahyu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi dah mati dah 1400 tahun dah. Bila-bila mati pun Quran ni ada. Dan Quran satu dia benda mukjizat, satu benda pelik, benda keramat, dia tak cakap nak buat musuh, nak suruh musnah Quran ni. Tak musnah. Musuh Islam ni Tuhan dah punya tahu. Jauh daripada zaman Nabi, bukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi apa pun.
Pak Nabi Nuh. Tak ada masa Nabi ni boleh duduk senang nyepak kat laut. Kenapa? Kan orang tak reti benda Nabi bawa. Hak Nabi bawa dalam banyak-banyak benda Nabi bawa ialah lepas pada mati hidup balik. Allah, lah mana ni berkata lepas pada mati. Tok nenek aku mati nak kata berapa ratus dah tak hidup seorang. Tok nenek mung sendiri Nabi nak kata banyak mana dah mati, tak hidup balik seorang. Pas belah mana mu kedik-kedik mari solat, royak lepas pada mati, hidup balik. Benda lagu ni yang menjadi kebaloh orang. Kerana orang duk fikir otak kita ni boleh reti belaka. Otak kita ni boleh reti belaka. Tiba-tiba dia ni wari benda ya otak tak boleh terima. Tak boleh terima. Maka tolak. Mu ni pasal jenis gila, mu pasal ni tukang sihir, pasal ni tok nujum, jenis mengarut nak cari macam-macam tuduhan yang direkod, gazet semua oleh Allah dalam Quran. Jadi sebab tu yang kita kata. Tuhan kita ajar pada kita. Perlu manusia kepada hidup ni. Kerana dalam masa kita hidup ni pun banyak benda kita tak reti. Kita menego boleh rugi. Allah, rugi. Tengah orang terbunuh diri. Apa jadi tak reti rugi. Nego modal banyak dah. Pengalaman lama dah. Koli cukup, barang cukup tapi merudung kita panggil. Habis rugi. Apa? Tak ada siapa dia boleh jawab. Ini menunjukkan ada benda lain yang kita tak reti. Kita doktor, tubuh sihat, segar, kita beri ubat kan. Tahu-tahu kita sendiri pula. Sakit tu sakit. Atas dunia ni banyak doktor sakit pun. Kamu tahulah. Agama biasa dengan doktor. Sokuk. Tolong doa orang kat besar. Tolong doa orang tok guru. Ambo ketua ambo. Habis tak ada balang Nabi ni. Kaya dah pakak tinggi dah dapat hadis macam-macam. Balang Nabi. Balang anak tak boleh kumur. Jadi macam mana? Jadi ada benda hidup kita dunia ni benda kita tak faham. Apa jadi lagu ni? Serabut kata orang kaya, serabut kata orang pandai. Apa? Artinya ada benda yang kita tak reti. Tak reti ni lah kena mengaji Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perlu pada orang. Lebih-lebih lagi dunia ni ada benda lain lagi. Kalau kita panggil pada masyar. Pada manusia mati akan hidup balik. Wa nufikha fis-sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Allah Taala berjanji dalam Quran, gazet dalam surah Yasin, bahawa satu hari nanti manusia lepas pada mati akan ditiup sangkala fa idahum min al-ajdath ila rabbihim. Tahu-tahu manusia hak mati hidup balik. Siapa dia waya? Allah. Siapa dia? Allah tukang buat orang. Allah tukang buat orang, tukang buat dunia, buat langit, buat video belaka. Dia yang rakyat kita lepas pada manusia mati hidup balik. Lepas pada hidup balik tu qalu, masing-masing tanya khabar, man ba'athana min marqadina. Siapa dia geruk kita daripada tempat tidur. Kita duduk tidur beribu tahun dalam kubur. Senyap tak kata tak apa. Tiba-tiba hari ni bangun congak angin. Siapa dia geruk kita? Mung tanya aku tanya mu. Tak boleh jawab belaka. Lepas tu ada seorang tok lebah ustaz lagi gambar. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Ni lah weh hak Tuhan ada berjanji atas dunia. Wa sadaqal mursalun, rupanya rasul-rasul ni benar berlaku berkata. Tok guru, tok cikgu, tok hakim, tok wakil rakyat, tok perdana menteri besar. Tak timbul tikut. Hak timbulnya wa sadaqal mursalun. Rasul hak kecil benar. Hak lain rasul. Atas dunia lah ni pun kalau kita nak tahu hak benar, nak tanya rasul. Nak tanya rasul melalui Quran, melalui hadis. Orang lain tak diharap. Sebab tu orang lainnya ada nafsu. Ambo ada nafsu cara ambo. Maka pandailah ambo puja nafsu apa kecek pau lah apa. Adik kakak ada nafsu cara adik kakak. Kan kau tu halah begini, kau tu begini. Kau tak ada nafsunya Tuhan. Kau tak ada nafsu ni Tuhan. Dia tak ada nafsu dia apa dia? Orang lagu ni hak perlu kita dengar kata. Tuhan itulah beri wahyu Nabi Muhammad. Duk dengar Abu Hurairah tapi bila tak lesah. Gitu aku begitu. Gitu. Macam apa sih? Jam hari tu apa ni? Jamila ni faham kata begini. Kata begini. Lagu mana? Tak saya tanya tak saya tanya Tuhan. Senang. Kenapa? Wasadaqul mursalun. Akhirat kelak timbul cerita wasadaqul mursalun. Benar ngerti hak Rasul-rasul ayat. Hak Rasul ayat atas dunia nak ada balasan. Neraka tu syurga. Daripada masa nampak berlaku syurga neraka. Tok guru tak gaji rakyat, ustaz tak gaji rakyat, tok guru hak dok rakyat, ustaz rakyat. Boleh jadi kita kata ni kata pelawak ya, ni tak ada tu tok guru juga, ni tok guru juga. Apa tu kata lagu lain, tok guru kata lagu lain. Tak sah, bukan Quran.
Nak buka Quran tak reti, hang ngaji lah. Mana hak reti dengan tak ngaji? Ini benda yang menyebabkan hamba nak baca hari ini. Boleh kan demikian kata dia. Kemudian cara wahyi pula ada 3. Pertama al-wahyul mubashir. Wahyi secara direct, secara langsung. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia kenal orang putih mata orang, tapi qalbu orang yang bersih. Apa kita kata qalbu Nabi Muhammad bersih, maka Allah Taala yulqi ila kalimat. Yulqi mak kita panggil lempar, campur turun. Lempar lagu mana wallahu alam lah. Tapi Allah Taala melemparkan kalimah-kalimah dia yang berbentuk wahyi ini, maka qalbu Nabi akan terima dan dia ingat ya'ayyaha wa'yan kamilan mutayaqinan. Bila wahyi mari ke qalbu Nabi terima dan ingat, melekat. Melekat mesti berani kita panggil melekat, tak lupa-lupa. So yang keduanya asalnya khitabullah min wara'i hijab. Ada masa wahyi mari tidak secara langsung buat tadi, bukan mari melalui wara'i hijab, melalui belakang dinding, belakang tabir, belakang penutup, bunyi suara fayasma'u wala yara, maka dia dengar suara dan dia tak boleh tengok. Hak ni kata dia sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW terima suara Tuhan malam Isra Mi'raj. Allah Ta'ala sebut inni faradtu ala ummatika 50 salatan. Muhammad, aku nak perdukan umatmu, Melayu baik, Cina baik, orang putih baik, orang hitam baik, aku nak perdukan umatmu sembahyang pada aku 50 kali sehari. Hak ni Nabi dengar suara, tak nampak tubuh. Bila orang tanya Nabi, waktu Nabi kita cerita esok kan turun tanah, ya Rasulullah, mu tengok ke Tuhan? Nabi jawab, nurun anna urahu. Nurun anna urahu, atau disebut juga nurun anna arahu. Nabi kata Tuhan ni nur, Allah Ta'ala ni nur, cahaya. Belah mana nak tengok cahaya? Cahaya. Nurun anna urahu. Dia ni cahaya. Allah Ta'ala nur, cahaya. Cahaya ni para hadis semua kita lah ni pun, kita duduk dalam ni cerah, semalam gelap. Kalau orang buta tanya cerah ni belah mana? Orang buta jok kecil tak kaji tengok cahaya. Dia tanya mak dia, belah mana mak? Cerah. Allah, tak ada bahasa boleh buat. Nak kayak mana? Puan boleh sebut sama cerita orang buta, duduk 2 cucu, boleh puasa orang hadiah ke dia kir. Bahasa India, kir makna bobo yang dibuat tadi, dia masak dengan susu, bobo susu, gula, butir gandum tu. Bila kita masak dengan susu fresh ni, sedap lah, bau letih pula. Jadi orang tua ni makan, dia kata, ya kira balik, kenapa ni awak sedap ni? Dia kata, kir haji, ni kir ya kir haji, kir, benda apa kir? Dia kata supaya kir hai, benda putih dia. Putih tu kir hai, putih sendiri tu benda apa pula? Orang buta tanya putih tu berapa dia? Ni royak lagu mana? Engkau putih ni warna, mana boleh orang buta ni? Akhirnya dia ambil tangan tuk dia berdiri buat kerekok. Dia buat sebuah buah kutub tu putih. Dia kata dia macam ni dah. Pak cik, putih ni buah kutub, dan buah kutub ni bahasa tekak panjang pada gerekok gitu. Oh, kata cik dia, kalau gitu putih-putih ni benda gerekok. Punah janah habis cik. Kerana dia royak benda hak tak boleh royak. Benda hak tak boleh royak kita royak juga punah janah habis. Sebab tu hak demo-demo dia kata ngatik nampak Tuhan. Lagu mana Tuhan? Jelo, putih turun jelo. Itu pok-pok tu belakang tu, pok-pok kir belakang tu. Nabi kata nurun anna ura. Nabi kata aku nak tengok warna Tuhan, muka Tuhan ni cahaya. Ini sebab cahaya aku tak boleh kata apa. Kata dia mengikut cara yang kedua ni, iaitu wara'i hijab, wahyi melalui belakang tabir ni. Serupa juga Nabi Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Waktu Nabi Musa pergi ke Jabal Tur. Jabal Tur ni di Mesir. Ambo pergi ke Mesir melalui kapal laut daripada Judah. Dia sampai ke Bukit Tur ni, dia bira Bukit Tur, kapal tu lalu ke Bukit Tur. Dia kata ni Bukit Tur, tempat Nabi Musa. Pas sekarang pun bukit ni dijadikan tempat pelancongan yang besar. Jadi Nabi Musa cakap dengan Tuhan,
bunyi suara tak nampak Tuhan. Maka Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Bunyi suara comel, takkan dapur hati dengan suara tengok tengok tubuh lah. Kalau kita bunyi suara, mana boleh suara tak tengok tubuh. Nak suara somel sedap apa semua sekali nak tengok Tuhannya. Arini anzur ilaik, ya Allah Tuhan tunjuklah kat aku nak tengok. Tuhan jawab, lan tarani, kamu tak boleh tengok aku Tuhan. Lan tarani, lan dengan nun ni kita panggil nafi mustaqbal. Siapa bila kamu tengok aku, kamu tak boleh tengok aku, hai Musa. Tapi dengan sebab keinginan manusia tu nak tengok juga Tuhan lagi suara comel lagi amat sedap seronok ke apa semua kali. Akhirnya Tuhan kata ginilah. Apa namanya? Kamu tengok bukit Tur. Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka. Mu nak tengok aku ginilah, tengok bukit. Maka setelah Tuhan tajalli ke bukit. Tajalli, orang Melayu pun guna tajalli. Kita panggil menjelma. Tuhan menjelma ke bukit, ja'alahu dakka. Bukit sendiri terhancur lagi ia bila. Wa kharra Musa sa'iqa. Menyebabkan Musa tersungkur. Pensan situ. Bila bangun Nabi Musa, bila sedar molek, barulah Nabi Musa kata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwal mu'min. Maha suci lamu ya Allah. Aku minta maaf, taubatlah, dan aku adalah orang mukmin. Orang pertama orang mukmin. Dua. Pertama wahyi secara langsung. Yang keduanya wahyi di belakang tabir. Yang ketiganya biwasitati malakin yursilullah ila man istafa. Wahyi melalui malaikat. Allah Taala kirim wahyi melalui malaikat kepada orang yang dia pilih. Dan malaikat ni pula kadang-kadang dia mari rupa malaikat sungguh, dan kadang-kadang dia mari berupa orang. Macam yang kita dengar cerita malaikat pergi jumpa Siti Maryam, bondo bagi Nabi Isa AS. Nabi Isa, mak Siti Maryam dituduh orang bermacam-macam, hafsi daripada dia melahirkan Nabi Isa tanpa bapa. Maka pusing Nabi, apa nama ni, waktu malaikat nak beritahu ke dia bahawa Maryam ke boleh anak, maka Siti Maryam minta maaf, jangan mari dekatlah aku. Apa ni, Siti Maryam duk sekonya orang, dia tak tahu benda ni malaikat. Maka malaikat kata, innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ni bukan orang, rasul, malaikat, untuk nak beri, nak wayak pada kamu, mu akan dapat ghulam, seorang budak lelaki zaki, suci bersih. Lala ni kita nak, kalau kita nak berkahwin, nak setubuh gapo, kita doa pada Allah Taala, minta beri pada kita ghulaman zakiyya, minta boleh anak dia zaki. Zaki ni bersih pun dia, cerdik pun dia, berjuruh pun dia, itu mana zaki. Tak apalah. Jadi walau bagaimanapun Siti Maryam bertemu dengan malaikat dalam bentuk orang. Ada juga, dan ada setengahnya apa namanya, zaman Nabi sendiri. Zaman Nabi sendiri malaikat Jibril pergi jumpa Nabi dalam bentuk seorang lelaki bernama Dahyah. Dahyah ni mengikut sejarahnya orang Arab yang comel, serba cukup kita faham. Makna Dahyah ni Allah Taala jadi dia jenis orang comel. Dahyah ni laki-laki tapi rupa comel, segok molek, dewa kampung dia pun terkenal lah, budak comel kita panggil Dahyah Kalbi. Dua. Yang ketiganya, ada masa Nabi kita jumpa dengan Jibril tapi melalui orang. Tidak Dahyah ni, melalui orang yang badui. Apa kita kajikan dalam hadis Arba'in. Dalam hadis Arba'in Nawawi itu dia sebut, satu hari Nabi kita didatangi oleh Jibril, tengah-tengah Nabi kita beri pengarang, duduk tengah ceramah, duduk tengah kursus, duduk tengah taklimat berapa. Mari orang. Orang yang pula betul orang badui. Nak kata orang jauh, pakaian bersih, sepuak kapun elok. Nak kata orang sini elok, tak ada siapa dia kenal. Itu dia duduk. Mari masuk rapat, jumpa Nabi, belaga lutut. Belaga lutut dia untuk Nabi, dia tangan dia letak atas pohon Nabi. Buat ke rapat. Dia tanya mal Islam, apa benda Islam Muhammad? Mal iman, napa iman? Mal ihsan, bila apa arti ihsan? Apa nama soal lagi? Mata sa'ah, bila kiamat? 4 kali dia tanya. Tiap kali dia tanya, Nabi jawab. Lepas Nabi jawab, dia kata sadaqta, betul. Dia tanya, lepas Nabi jawab, dia kata betul. Pelik juga. Dah tahu dah betul, tanya apa dia ni. Tapi benda tak begitu. Jadi menyebabkan orang ni, siapa dia orang ni? Orang ramah tu, siapa dia? Tak kenal seorang abuk, nak kata orang jauh, pakaian bersih.
Nak kata orang dekat, tak ada apa dia kena, tak ada apa dia kena. Sudah begitu akak pun pergi. 4 perkara. Islam ni benar apa? Nabi jawab, Islam antak syahadat. Apa mengucap doa syahadat. Iman ni benar apa? Antuk minna billah malaikat. Ihsan ni apa? Antak budallah ka anak katara. Kiamat ni berapa? Dia tanya, kiamat ni bila? Nabi kata, aku ngamu serupa sama tak tahu laku. Hak je menanya aku, hak pergi menjawab serupa sama tak tahu laku. Akak pun pergi. Bila akak pun pergi, Nabi kita suruh pergi panggil mula. Gigi panggil. Tak ada tahu gila mana. Nabi kata, innahu Jibril atakum ya'alimukum al-dinikum. Itulah Jibril, dia mari kamu ni jumpa nak ajar agama. Hak aku ajar, hak aku, hak dia pula, hak dia cara dia. Jadi artinya ada masa Jibril bawa wahyu ke Nabi Muhammad melalui rupa orang. Ada rupa nama Dihyah, ada rupa Arabi, saudara. Baiklah. Kemudian kepada orang tak senang dengan Islam ni, dia kata wahyu-wahyu ni mengarut ya. Muhammad dia reka Muhammad reka, Muhammad fikir-fikir, bangun pagi ayat orang wahyu. Orang nak kata tak boleh kita larang. Kita baik nak tanya orang tak boleh larang. Orang mari tanya kita tak boleh larang. Nabi kata, so je hak tak ditanya aku. Itu zat Tuhan. Zat Tuhan tak ditanya. Terbang tanya bakal tak boleh ayat. Kalau kau ayat pun tak reti. Tak ada lidah boleh buat ayat, tak ada otak boleh reti. Tak usah tanya. Tanya benda hak guna. Dia nak ayat lagu ni yang bahasa timbul cerita baru ni, cerita rusuhan di Terengganu. Dapat kau orang nak oyak. Nak oyak isu tak apa. Isu yang begini. Apa hidup larang itu? Nabi mu nama berapa? Muhammad. Dia rajin ke larang orang soal dia. Tak berani mu larang. Pandang mu pada Nabi ke? Bahasa. Orang nak oyak ni oyak. Kalau dia oyak betul, orang terima walaupun mu tak setuju. Kalau oyak salah, orang pun tak mau terima, tak payah melarang. Itu keadaan dia. Pandai. Nak mereka negeri tak pandai. Dia pandai kira sendiri, tak turut Nabi. Nabi Muhammad orang fatanah. Nabi Muhammad ni mempunyai sifat wajib 4 perkara. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Semua orang masuk Islam kena mengaku wajib. Nabi Muhammad sifat 4 perkara. Pertama amanah. Yang kedua fatanah. Yang ketiga sidik, cakap benar. Tabligh, menyapa. 4 perkara. Nak cari cerdik lebih pada Nabi Muhammad tak ada. Tak sedap mengaku cerdik lah. Mengarut ya. Semua orang lain bodoh belaka kau cari Nabi Muhammad. Nak jadi cerdik tiru Nabi Muhammad. Iaitu gapo orang nak dengar dia tanya. Kalau tak boleh jawab tanya orang lain. Ni buat benda huduh baru tanya marah. Jangan dia buat benda huduh orang tak tanya lah. Dah bulan puasa ni nak kira. Jadi kesimpulannya untuk nak tolak dakwaan orang yang mengata bahawa Nabi Muhammad ni buat pandai-pandai dia wahyu ni, Allah Ta'ala mula-mula Ta'ala sendiri sebut ayat wa ma kana hadzal qur'an an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi bani yadayhi wa tafsil kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Quran ini tidak mungkin dikarut-marutkan oleh manusia lain pada Allah. Tapi Quran turun dari langit ialah membenarkan kitab yang ada dah. Aku waktu Injil belum pada ni, aku waktu Taurat belum pada ni, aku waktu Suhuf Ibrahim dan Musa belum pada ni. Semua Quran ni selari. Kalau mu boleh terima Injil hak turun ke Nabi mu boleh terima Taurat hak turun ke Nabi mu boleh terima Suhuf Ibrahim, apa mu tak boleh terima Quran? Kerana Nabi tolong, Tuhan tolong, wahyu tolong. So, la raiba fihi min rabbil alamin. Memang tidak ada ragu lagi Quran ini mari pada Allah, bukan mari daripada manusia tidak. So, yang kedua ya, macam mana kita nak kata wahyu ni pandai-pandai Nabi Muhammad? Sedangkan sejak daripada tahun Iqra, lepas pada tahun Iqra bismi rabbika ni bertilam wahyu. Orang panggil fatratul wahyu. Nabi bertilam Nabi using kenapa orang duk kata Muhammad terima wahyu tu duk comot saja tak ada berapa sekarang nak kata berapa bulan berapa hari dah. Menyebabkan Nabi using. Kalau Nabi Muhammad buat sendiri, pandai dia buat wahyu, dia buat dah waktu Quran. Using gapo yang muka Quran ni mau buat ni, pelik apa ya? Jadi bila Nabi usingkan tak mari wahyu, menunjukkan Nabi wahyu ni bukan mari daripada karau tu Nabi Muhammad, daripada orang lain. Dua,
Yang ketiganya, tuan-tuan ingat, dalam Quran ada saya panggil al-ifki, qissatul ifki. Orang yang tuduh Nabi ni macam-macam perkara, siapa kau pekat orang tina dia pun tuduh juga. Tuduh zina, waliyazbillah. Siti Aisyah. Siti Aisyah dituduh main orang lain. Kita sebagai manusia, apalah kita nego apa kita kalau retina kita tak setia kita main orang. Kita kapur malu dah, dayus, apa panggil dayus. Orang dayus ni orang tak masuk syurga. Dia tahu dah perempuan dia berjahat dengan orang, lepas dia buat senat juga. Itu dayus. Jangan harap masuk neraka, masuk syurga. Jadi orang setahu Nabi Muhammad dituduh main orang. Tak jadi masalah. 30 hari ke 40 hari Nabi tak tobek keluar. Pusing, malu kan orang itu. Kalau Nabi Muhammad buat Quran sendiri kan, dia buat lah. Apa nak pusing kerja berapa, buat dia lah Quran. Bukan buat dia kan. Sebab apa Nabi Muhammad pusing? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Akhirnya baru tu ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum wa khairan lakum. Muhammad, orang-orang yang buat cerita karut al-ifki ini, puak-puakmu juga. Mu jangan fikir benda ni jahat untukmu, tapi baik untukmu. Daripada cerita tuduhan ni dah mu boleh chan manusia ni mukmin, manusia ni munafik. Mu boleh chan dah. So, yang kedua tuan-tuan baca ambil Quran, baca surat Qadar. Tu ada ayat dia panggil abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yadrika la'allahu yazakka. Ayat ni Nabi mahu tu. Allah Taala mahu nak. Etab kita panggil marah ataupun cekik-cekik lah. Ceritanya Nabi kita duduk dalam masjid, duduk tengah berkecek dengan Quraisy kafir. Kita panggil Cina ni, zaman kita Cina tu, Cina Mekah. Hak kita panggil, hamba sengaja sebut Cina ni kerana kita kalau Cina nak pergi dekat masjid pakat marah belaka. Kalau Cina nak masuk kawasan masjid, marah dah. Usahakan naik masjid lah. Hari-hari jemaah begini patut kita bawa Cina pergi dengar ketua jemaah. Sah dah kena marah. Apa bawa Cina ni? Nabi Muhammadnya terima Quraisy dalam masjid. Quraisy tu Cina lah. Hak tu lah ya. Nabi Muhammad kecek dengan Quraisy di masjid Madinah. Dengan tujuan nak kempen dia. Masuk Islam. Royak Islam ke apa dia. Tengah-tengah begitu mari seorang buta. Abdullah bin Maktum. Mari orang buta, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beri salam. Nabi tu tengah kecek dengan toke-toke Mekah. Quraisy kita panggil toke Mekah, apa panggil datuk-datuk Tan Sri Mekah. Tiba-tiba diganggu oleh orang buta. Bagi orang Mekah, orang Quraisy Mekah yang berpekat datuk Tan Sri ni, tak comel lah kalau orang buta mari duk ganggu. Buta apa nama kerja ni. Sebab tu tika tu Nabi nya pilih senyap. Orang kata Nabi jawab salam dia tapi tak bunyi nak suruh ganggu datuk-datuk Tan Sri. Tu ayat abasa wa tawalla Muhammad masa catung wa tawalla pali punggung anja'ul amma buat hak buta mari wa ma yadrika la'allahu yazakka mutahud wan Muhammad boleh jadi hak buta ni hak jurunya hak toke-toke datuk-datuk tu tak juru mana tak tahu apa ni tak perlu pada Islam tu ayat kalau kena ke Nabi Muhammad buat wahyi sendiri takkan nak buat wahyi lagu ni mana boleh kita sebut dalam Quran bahawa Tuhan mahu kat aku apa nama kerja sebut baik buang belaka pak lelah ni pun apa satu masih ada menunjukkan wahyu ni bukan Nabi Muhammad buat hak baik Tuhan kalau Nabi Muhammad buat sah tak ada abasa nak buat gapo engkau malu ke diri. Begitu juga cerita lain, cerita perang Badar. Dalam Islam peperangan berlaku dan yang pertama berlakunya Badar. 13 tahun Nabi duduk di Mekah, macam-macam angkara dibuat oleh musuh. Nabi tak lawan. Lari doa minta Allah Taala Islam. Bila siapa di Madinah, ranggok pergi juga. Kat Quraisy Mekah ni pakai bina nak lawan. Takut bimbang, takut berkembang. Apa nama ni? Berkembang faham Islam. Daripada Mekah tu pergi pakai Madinah nak sekat. Dan adik kakak ingat waktu sahabat-sahabat Nabi termasuk pegawai Nabi sendiri Hamzah, Abbas Muttalib lari daripada Mekah ke Habasyah. Orang panggil hijrah Habasyah, hijrah ula, hijrah yang pertama lari ke Habasyah. Turut pergi juga, Mekah turut pergi juga nak pergi ambil balik. Bimbang mengadap raja apa nama ni? Orang pergi mengadap raja Habasyah, nama Najasyi. Tu aku
budak-budak jahat, budak-budak kampung jahat, kampung Mekah jahat ni mari apa ni minta berlindung dengan tuanku. Patik nak mari ambil balik ni takutnya sebar pahaman-pahaman karut, pahaman salah, ekstrim kata orang ni. Ekstrim, pokok ni pokok anti kemajuan, pokok anti penyatuan, pecah belah berapa tuanku. Itu pergi sendiri ke Habasyah nak ambil balik. Tapi dengan sebab raja tu jadi orang raja, cerdik. Dia kata aku tak boleh bui ke mung balik, aku nak panggil dulu. Mung duduk sini, aku nak panggil, nak tanya, nak interview. Ngoti ke sepuluh mung kata, kau mung pelawak. Maka dia bila interview, akhirnya nampaklah. Sahabat-sahabat Nabi tidak kumpulan pokok sesat, ajaran sesat, ajaran pengganah ada. Akhirnya orang itu balik saja. Bahkan segala hadiah-hadiah yang diberi pada raja tu semua dia hantar balik. Hadiah hari itu ialah belulang, kulit. Kulit zaman hari itu muka tika tak ada kain lagi. Kulitnya orang buat kemah, sebab kita ni buat kemah kulit, buat pagar kemahnya kulit, pakaian tubuh pun jaket kulit pak lelin, orang pakai jaket kulit apa semua sekali. Jadi kulit tu dijadikan barang hadiah pada raja Habasyi dengan tujuan nak pelembut hati dia nak ambil pok-pok ni balik. Maka raja Habasyah dia tahu dah pok-pok mari muhajirin mari bawa ilmu betul tidak ilmu sesat. Kulit pun dia hantar balik semula pada pok-pok ni balik kosong. Nak rakyatnya bersungguhnya orang Mekah ni melawan Islam siapa kau pergi Habasyah turut nak ambil, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah pun akhir perang Badar. Bila perang Badar, para hadirin semua kita ingat dalam bulan Ramadan ni biasa kita buat apa ni taklid, kita panggil apa, ceramah Ghazwatul Badar, perang Badar. Badar ni Nabi kita mempunyai orang 313 orang. Yang turun di rumah tu bukan nak perang, kira nak pergi sekat rombongan perniagaan Quraisy daripada Syam nak balik ke Mekah lalu ke Madinah, lalu ke Badar. Nabi nak sekat sebagai imbuhan daripada harta ya orang Mekah rapah habis. Rumah tangga di Mekah rapah kerana mari hijrah ke Madinah. Harta benda rumah tangga gapo kena rapah habis. Jadi nak imbuh pampasan kita panggil dia, nak imbuh tu Nabi kita pergi sekat. Tapi Abu Jahal ketua rombongan ni tahu Abu Sufyan tu tua Nabi sendiri lawan Natu. Jadi Abu Sufyan tahu benda ni, dia bawa ke jalan lain. Tak apalah, akhirnya berlaku perang juga. Kerana dia mari semula, pokok muka semula, perang juga. 313 orang lawan orang 1000, menang orang 300, kalah orang 1000, masuk 70 orang yang kena bunuh, termasuk senadia Quraisy, ketua parti, ketua persatuan, ketua NGO, gak pun habis 70 orang dan boleh berkah 70 orang. Bila berkah 70 orang ni mesyuarat Nabi-Nabi, termasuk Sina Abu Bakar, Sina Umar, nak buat gana. Sina Abu Bakar kata gini, ya Rasulullah, tak mana mari tokai-tokai berlakon, kami pitih. Ni pitih banyak. Pak lepas balik, ambil tebus. Sina Umar kata pok-pok ni, pok-pok jahat. Tu aku jelek kat aku kita bunuh Nabi Rasulullah. Sina Umar. Akhirnya Nabi yang sebagai seorang Nabi yang Raufur Rahim, sifat Nabi lemah lembut. Nabi kata gini, kita ambil duit lah. Dia hidup balik Mekah, boleh ada dia panggil balik. Orang yang balik, orang panggil ni balik. Dia balik pada kampung, pada Islam. Duit pun kita dapat, dia pun akan jadi orang mukmin, orang Muslim, insya-Allah. Tapi tu ayat yang macam tak setuju cara Nabi. Fikiran Nabi tu Tuhan apa nama ni? Hatta yuskuna fil ardh. Ma kana nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskuna fil ardh yuridu al-'arda dunya wallahu yuridu al-akhirah. Tidak bahasa dia seorang nabi bila boleh berkah orang tawanan perang kecuali dia kena biar darah tu beladu. Dia pala-pala pengak belaka lawan. Dia tak ada hujah. Manusia ni selagi boleh berhujah, orang berhujah. Bila tak boleh berhujah, tanda kita salah. Tapi nak tunjuk keras melawan. Orang Melayu Kelantan belagu ayahnya begitu. Ayah lah, tapi Tuhan tak ada lagi. Tu pun janji kita nak belagu ayah. Dah ayah dia mau kalah. Ayah kalah, ayah kawan kalah. Tuhan tak ada lagi. Tu perang Kurih belakang tu. Kurih. Dia ke mai pahak Kelantan. Pati juga, pati Allah. Tapi nak menang juga nak buat lagu mana? Buat ni, buat rusuhan lah, buat apa dia orang dia. Ni perangai jahiliah gitu. Tak habis-habis. Tak habis bukan ni pakai mak tak habis. Selagi ada perjuangan Islam, lama tu dah perjuangan syaitan dia ada semua. Jadi kesimpulannya, wahyu ini pengetahuan langsung daripada Allah pada orang tertentu, dan ada melalui secara direct, dan ada melalui secara balik tabik, dan ada melalui rupa orang tertentu.
Ini wahyi. Wahyi ini khusus bagi nabi-nabi. Hak tidak nabi ni, hak kita panggil tadi ilham, kasyaf. Ilham sama ada ilham, sama ada kasyaf, sama ada mimpi. Tiga perkara ilham, kasyaf, mimpi mesti selagi ni Quran. Kalau ilham kita belajar Quran, tolak ilham, ambil Quran. Kalau kasyaf kita belajar Quran, ambil Quran, tolak kasyaf. Ataupun mimpi. Mimpi kita tak supung hak Quran ajar. Tolak mimpi, ambil Quran. Baru sama. Kerana agama kita ni Quran, hadis, ijma', qiyas. Mimpi tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. Wahai Tuhan, jagalah kami semasa kami hidup di muka bumi ini. Kesianlah kepada kami waktu kami berada dalam kubur dan bumi ini. Dan tutuplah kemaluan kami, keaiban kami di pada masyarakat ketika mana kamu dedahkan segala keaiban kelemahan kami di muka bumi ini. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.